Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Sambungan kitab hadis Al-Matajar Ar-Rabih fi Thawab Al-Amal Salih, pada menyatakan kelebihan zikrullah, surat 27. Hadis yang seterusnya yaitu pada menyatakan pahala bagi orang yang menyebut zikir sebanyak 100 kali. Jadi adanya hadis-hadis yang menyebut tentang bilangan zikir, bilangan tasbih. Jadi bilangan-bilangan itu perlu kita raikan. Sebagai contoh, kita tasbih selepas sembahyang 33 kali. Nabi sebut kan, tasbih 33 kali, tahmid 30 kali, takbir 3 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah masyaallah. Jadi bila hadis ada sebut macam tu, jangan kita pergi tambah-tambah lah. Tambah 35 lah. Banyak. Ya betul pada satu sudut. Tapi kita kena raikan hadis. Tak salah pun, tak berdosa pun. Kita baca tasbih 33 kali selepas solat. Tiba orang tak nak tambah 35 lah. Tak berdosa pun. Cuma tidak mengikut apa yang Nabi anjurkan. Jadi kalau masa yang lain kita nak zikir banyak-banyak, tak apalah. Pada masa yang lain kita nak zikir banyak, tak apalah. Tapi yang lepas sembahyang tu, kita ikut apa yang Nabi tetapkan. Itu ada dia punya fadilat dia. Begitu juga hadis tentang kelebihan zikir sebanyak 100 kali. Jadi bila ada bilangan-bilangan tu, kita raikan. Maka hadis yang seterusnya pada menyatakan pahala orang yang menyebut zikir sebanyak 100 kali. Hadis kharrajat Tabrani bi isnadi an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min 'abdin yaqul la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'asahu Allahu yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yurfa' li ahadin afdal min amalihi illa man qala bimithli qawlihi aw zada. Jadi hadis Nabi pada menyatakan kelebihan berzikir la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Nabi sebut bilangan tu. Hadis daripada sahabat Nabi Abi Darda, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah seseorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Jadi kalau kita nak berzikir, kita pilih bilangan tadi. Kalau kita tak ada masuk lah. Tapi kalau kita ada masuk, saya nak 1 juta berzikir lah, tak ada masalah. Jadi masuk kalau kita nak mula berzikir, daripada kita nak buat 50, ambil 100. Sebab Nabi dah sebut bilangan tu. Maka Nabi bersabda, tidak adalah seorang hamba itu menyebut la ilaha illallah sebanyak 100 kali illa, kecuali, insya-Allah, besarnya fadilat. Besarnya fadilat amal dalam agama ni. Kecuali Nabi mengatakan ba'asahu Allahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan dibangkit pada hari kiamat. Ba'asahullah, kecuali dia akan dibangkitkan. Apa maksud dibangkitkan? Bermaksud bangkit daripada kubur.
Sebab tu hari kiamat itu ada nama dia Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Hari kiamat ni banyak nama-nama dia. Nama-nama itu, nama-nama hari kiamat ini berkait dengan makna nama tu. Yaumul Hasyar, hari dihimpunkan manusia. Yaumul Qiyamah, hari kiamat, hari penamat dan sebagainya lah. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Kenapa? Sebab manusia bangkit daripada kubur. Ya. Jadi manusia yang ada alam barzah, jasad dia hancur. Jasad dia hancur kecuali tinggal satu tulang kecil je. Kita cari pun tak jumpa rasa. Nama tulang tu Ajibuzam, nama dia. Di hujung pinggul manusia tu ada tulang, nama dia Ajibuzam, nama dia. Maka dikatakan tulang itu dia takkan hancur dah. Jadi bermaksud, walaupun Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan daripada tak ada kepada ada, Allah Taala berkuasa menjadikan daripada tak ada langsung. Tetapi di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia nak jadikan kita semula kali kedua nanti daripada sisa-sisa badan kita yang masih ada. Jadi Allah Taala tidak lenyapkan semua dia. Jadi di antara sisa-sisa badan kita yang masih ada, nama dia Ajibuzam. Tulang apa nama tu? Ajibuzam. Tulang yang hujung dekat pinggul manusia itu, nama dia Ajibuzam. Dia katakan dia tidak hancur. Tulang lain habis hancur dah. Kalau kita nak cari kat kubur tu mungkin tak jumpa kan. Tak nampak kita condoraman tulang. Tapi dia ada. Tulang tu ada. Mana kata berlaku kiamat pun, kiamat ni dahsyat kan. Api keluar, bumi ni pecah. Apa orang telah sebut? Wa idzal biharu sujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Apa lagi orang tak kata? Dan bumi ini akan mengeluarkan isi perut dia. Jadi bila bumi ni mengeluarkan isi perut dia, apa maksud dia? Kan dalam perut bumi ni ada api kan. Perut bumi ni dia panas bersih cair. Perut bumi ni bersih cair. Jadi Allah Ta'ala keluar isi perut bumi ni. Di macam mana pun keadaan, maka manusia itu tidak hancur tulang yang dinamakan Ajibuzam. Maka dalam hadis menyebut apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan manusia kali kedua, maka diturunkan hujan daripada langit. Hujan kehidupan nama dia. Diturunkan hujan, maka konolah tulang Ajibuzam itu. Maka tumbuh jadi manusia balik. Tumbuh dia balik. Daripada itu tumbuh balik. Tulang, daging semua. Maka bangunlah manusia daripada kubur mereka masing-masing. Dan ketika mana manusia bangun daripada kubur tu, maknanya dengan jasad dia. Adapun manusia yang ada dalam alam barzah sekarang, itu dengan ruh dia. Jasad dia hancur. Kecuali jasad para anbiya, jasad para rasul, jasad para syuhada. Itu jasad dia tak hancur. Lain daripada itu hancur, dan Tuhan hidupkan semula balik. Dan bangun semula. Dia macam mana suasana tu, Allah, dahsyat sekali lah suasana dia. Manusia semenjak Nabi Adam AS bangun daripada kubur masing-masing lah. Gajah mati ni mana kubur saya betul nak tengok je mati kubur tu. Kat dalam tu kubur Bukit Kelulut. Ya tahulah. Tuk dari situ kan. Jadi bangun manusia daripada kawasan-kawasan kubur tu.
Bangun semua. Suasana yang amat dahsyat. Maka beruntunglah orang yang ada mengamalkan zikir la ilaha illallah. Jadi bila kita nak berzikir la ilaha illallah, ambil 100. Pagi nak berzikir lah, ambil 100. Boleh banyak-banyak, tak ada masalah, boleh. Tapi kita ambil raikan hadis 100. Kan teragak lagi nak berzikir, buat 100. Teragak, buat 100. Oh, itu kelebihan demi kelebihan. Ini sekali orang mengamalkan zikir la ilaha illallah 100, kecuali illa ba'asahu Allah yaumil qiyamah, kecuali orang yang pernah berzikir la ilaha illallah 100 kali ini, Allah akan bangkitkan pada kiamat, wajhuhu kal qamar, wajahnya umpama bulan purnama lailatul badar, wajah dia umpama bulan purnama, bercahaya lah. Walam yurfa' li ahadin afdal min amali, tidak ada orang yang lebih afdal daripada amalnya itu. Amal apa? La ilaha illallah. Bukankah ada satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun. Bukankah ada hadis Nabi menyebut iman itu ada 70 cabang. Iman ni banyak bahagian-bahagian dia, banyak cabang-cabang dia. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang dia. Kemudian a'laha, bahagian iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab apabila kita mengucap kalimah la ilaha illallah, kita tak ucap dengan lidah sahaja, kita ucap dengan kepahaman yang ada pada kita, kita ucapkan dengan keyakinan yang ada pada kita. Jadi sayugia kita bila mengucap la ilaha illallah, kita menghayati makna dia. Kalau orang lalai dapat juga pahala. Tapi sayugia kita menghayati makna dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka dalam hadis menyebut wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah menyebut la ilaha illallah. Bermaksud bila kita mengulang-ulang syahadah itu, besar pahala dia. Sebab tidaklah kita mengulang-ulang kalimah syahadah kecuali kita mengulang pengakuan kita itu, keimanan kita itu. Sebab itu bila Nabi menyebut tentang la ilaha illallah, Nabi kata jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Kan kita ni bodoh-bodoh baru, kita semangat kereta baru, rumah baru, orang rumah baru, semua semangat baru-baru ni kan. Jadi iman pun perlu benda yang segar baru, perbaharui. Kan kita perbaharui banyak lansir, kena baru kan, cat rumah kena baru kan. Dia bau segar sikit. Kereta pun tukar baru, semangat nak berjalan. Ni kereta lama, kelumpur tak? Leh lah. Kereta lama tak semangat. Kereta baru semangat. Menyegarkan. Jadi iman itu perlu disegarkan. Jadidu imanakum, perbaharui iman kamu biqauli la ilaha illallah, dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi besar ni la ilaha illallah. Dalam hadis yang kita baca tadi, iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Kita mengungkapkan kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza. Iman yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang mengganggu tempat orang jalan. Jadi bila kita naik motor, jalan tu ada kayu jatuh, ranting kayu, kita turun, kita ketepikan kayu tu. Itu salah satu cabang iman dalam hadis tu. Apa kaitan buang kayu dengan iman? Wallahu a'lam. Mungkin ada huraian dia. Nabi kata wa adnaha imatatul adza.
serendah-rendah cabang iman, kita buang sesuatu yang menyakitkan orang di perjalanan. Ada batu kita ketepikan. Dia sebahagian daripada perkara iman. Kemudian Nabi kata, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagai beriman. Jadi bermaksud, la ilaha illallah ini satu amalan yang besar yang kita tak tahu dia punya qadar dia. Sebab itu ketika mana Sayyidina Ali karamallahu wajah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menuntut ilmu lagi. Jadi orang kalau cinta kepada ilmu, dah habis majlis ilmu pun datang rumah tuan guru lagi. Nak tanya boleh tak? Jadi Nabi suruh kepada orang ahli ilmu, bila orang datang nak menuntut ilmu, jangan tolak. Itu mana adab orang ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, bila datang orang nak belajar, Nabi kata jangan tolak. Nabi kata dalam hadis Nabi mengatakan, bila datang seseorang ingin belajar ilmu kepada kamu, kamu katakan kepada dia, marhaban biwasiyatir rasul. Ahlan wa selamat datang kepada orang yang ingin mendengar wasiat Rasul. Mana dialu-alukan. Sayyidina Ali di antara orang yang cinta ilmu. Dah habis majlis ilmu dah, orang dah balik dah. Sayyidina Ali datang kepada Nabi SAW sebab dia mencintai ilmu. Nak belajar lagi. Maka bila dia datang seorang diri kepada Nabi SAW, maka kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu ilmu yang khusus, yang istimewa. Ajarkan satu-satu amal zikir yang lain pada orang. Ini jenis zikir, sekali zikir boleh terabang je. Kan? Dia tak nak macam tu dah. Agaklah Allah. Kerana orang tu dia beramal. Ada tak amal yang hebat sikit Ustaz? Apa dia? Boleh khabal ke? Macam mana? Ada tak amal yang lain sikit? Sekali beratib, seorang itu dapat 300,000. Dan lain. Jadi Sayyidina Ali datang minta Nabi satu amalan, satu ilmu yang istimewa. Mana orang lain tak dapatlah ilmu tu. Ataupun Sayyidina Ali minta satu amalan, orang lain tak dapat amalan tu, maka Nabi mengatakan, qul la ilaha illallah. Sayyidina Ali dengan la ilaha illallah, ini semua orang tahu. Ingat kau ada yang pelik-pelik pula zikir kan? Nabi kata, ya Ali, sebut la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Ali dengar pun, la ilaha illallah semua orang tahu. Maka Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, yang ni semua orang tahu. Mana Sayyidina Ali memperendahkan nilai la ilaha illallah itu. Jadi Nabi ingin bagi tahu kepada Sayyidina Ali nilai la ilaha illallah. Sebelum tu mungkin dia beramal tapi dia tak tahu, tak faham nilai la ilaha illallah. Maka marah Nabi bila Sayyidina Ali kata la ilaha illallah ni semua orang tahu, zikir biasa ini. Maka Nabi marah. Ya Ali, Nabi kata, wahai Ali, sekiranya diletakkan 7 petala langit dan bumi satu timbangan neraca, letak 7 petala langit dan bumi satu neraca, dan sebelah lagi letakkan kalimah la ilaha illallah, maka lebih berat lagi timbangan la ilaha illallah berbanding 7 petala langit dan bumi. Apa maksud dia? Maksud kalimah la ilaha illallah ini lebih dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuturkannya itu, lebih Tuhan mulia daripada 7 petala langit dan bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita kata. Kita kalau orang tu dapat dunia ni, hebat orang tu, ya Allah, tanahnya ada ke 200 hektar. Kita kata, hebat orang ni. Kayu tanah dia. Dekat Negeri Sembilan ada tanah, dekat Kelantan ada tanah. Kalau ada orang macam tu, apa kita anggap? Kita hebat orang ni. Dekat Indonesia pun ada tanah. Banyak.
Saya tak ada kan. Tak ada orang macam tu hebat benar tu. Ya. Dekat Negeri Sembilan ada 100 hektar, dekat Kelantan ada 100 hektar, dekat Indonesia pun ada. Itu baru tanah-tanah yang kecil ya. Kita kata, oh syandalet. Bilalah dia nak jadi macam dia kan. Ya. Kita tanah apa yang ada ya. Tanah belakang rumah dia, ada sikit. Ya. Bercerita-cerita kita nak tanah yang besar. Kalau dapat tu hebat orang tu. Hebat benar lah tu kalau kita dapat. Kita pun ya Allah bagilah tanah ya. Dapat 100 hektar pun handal ya Allah. Mengimpi-impilah kita dapat tanah kan. Ini jangan 100 hektar. Kalau kita dapat 7 petala langit dan bumi ini, maka tidak setimbang nilai dia dengan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tetapi kita tak pandang kemuliaan la ilaha illallah itu. Sebab tu bila kita mengucap la ilaha illallah, kita rasa rendah diri. Tak berjalan ke? Tak ada. Habis tu pergi masjid jelah beratib gitu. Tak dapat, tak berjalan. Duit tak ada. Tak nak berjalan Langkawi ke? Tak dapat dah. Pinggang pun tak sihat. Habis pergi masjid jelah beratib gitu. Rendah rasa nilai dia dapat menyebut la ilaha illallah. Jadi salah sangkaan itu. Sepatutnya bila kita beramal, kita rasa seronok. Macam kita dapat duit, seronok tak dapat duit. Bila aku dapat 1000 sehari, riang rasa dapat 1000 sehari riang tak riang. Dapat pahala riang tak riang. Bermaksud kita ahli dunia, bukan ahli akhirat. Bila kita dapat pahala kita tak riang, dapat dunia kita riang, bermaksud kita ni ahli dunia, bukan ahli akhirat. Kata ulama, sekiranya kita gembira mendapat sesuatu akhirat melebihi dunia, maka kita ni ahli akhirat. Maka sepatutnya kita rasa gembira bila kita taat, bila kita salat, bila kita berzikir. Kita rasa gembira sebab itu menggambarkan keyakinan kita terhadap akhirat. Maka mudah-mudahan kita jadi ahli akhirat. Maka hadis sebegini untuk menambahkan kita rasa suka kita dengan amal. Masya Allah, ini hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW. Maka hadis ini mengatakan, walam yurfa' li ahadin afdal min amali. Tidak ada seorang yang lebih tinggi nilai daripada amalan dia. Illa, kecuali orang itu qala bimithli qawli. Bermaksud di akhirat nanti, kalau ada orang tu beratib la ilaha illallah 100 kali, tak akan ada orang boleh menandingi martabat dia. Kecuali orang tu pun berzikir 100 kali. Mana amalan lain tak akan boleh tercapai dengan amalan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Bermaksud pahala sedekah lain, pahala baca Quran lain, pahala puasa lain. Pahala la ilaha illallah, takkan ada amalan yang boleh mencapai darajatnya itu kecuali orang itu juga mencapai la ilaha illallah. Itu maksudnya. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan kepada manusia di akhirat nanti. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan di akhirat nanti, sehingga setiap amal itu tidak ada amal yang lain boleh menandinginya kecuali dia beramal dengan amal itu. Sebagai contoh, ada hadis yang menceritakan di akhirat nanti ada satu golongan Allah terangkat dia. Angkat tinggi. Maka semua manusia melihat ketinggian orang tersebut, sehingga manusia di padang mahsyar bertanya, siapakah golongan yang diangkat, dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu? Apakah mereka di kalangan para nabi, para rasul, para anbiya? Tak, kata malaikat. Siapa mereka sehingga dimuliakan? Mereka itu adalah golongan yang mendapat bala di dunia dan mereka sabar. Bermaksud orang yang ditimpa bala dan sabar, tidak ada amalan yang boleh menandingi kemuliaan itu. Dia kemuliaan yang khusus untuk itu saja. Bermaksud orang yang ditimpa bala sabar, kemuliaan khusus. Orang yang baca Quran,
khusus. Tidak ada amalan yang boleh mencapai derajat di sini. Orang berpuasa ada kemuliaan khusus. Orang yang salat ada kemuliaan khusus. Orang yang menyebut la ilaha illallah, kemuliaan yang khusus tak boleh dicapai oleh mana-mana amalan kecuali orang tu menyebut la ilaha illallah juga. Termasuk dia berdasarkan hadis Nabi ini, dia mengatakan lam yurfa li ahadin afdal min amali. Tidak ada seorang pun yang boleh menandingi kelebihan kalimah itu, walaupun dengan amalan yang lain, sebab dia kemuliaan khusus untuk kalimah la ilaha illallah. Kecuali orang itu juga mengucap kalimah la ilaha illallah seperti mana orang itu mengucap auzad, ataupun dia tambah lebih pada 100 lagi. Bukan 100 saja dia berzikir, tapi la ilaha illallah sampai 500, 600, maka diangkat derajat jenis macam itu. Seterusnya hadis yang menceritakan thawabu man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tadi pahala menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini adalah hadis yang menceritakan syahadah. Syahadah ni adalah amal hati. Syahadah adalah amal hati. Jadi tajuk bahagian ini sawabu man syahida. Pahala kepada orang yang musyahadah ataupun orang yang menyaksikan. Pahala kepada orang yang menyaksikan ataupun pahala kepada orang yang meyakini bahawa la ilaha illallah. Pahala kepada orang yang meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Masya Allah, kita kata. Jadi umat Islam ni di akhirat nanti darajat yang pelbagai. Di akhirat nanti orang mukmin ini darajat yang pelbagai. Ada orang mukmin yang menafkahkan harta fi sabilillah. Ada orang mukmin yang di dunia belajar agama, tafakuh dalam agama. Ada orang mukmin di dunia banyak amal, banyak taat dia. Ada orang mukmin ketika di dunia berakhlak dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik. Ada orang mukmin di dunia, mereka itu berjuang hatta dengan nyawanya dan mati syahid. Jadi pelbagai derajat orang mukmin di akhirat nanti. Maka ada satu benda yang sangat bernilai kepada orang mukmin. Jadi walaupun kita Allah dan ni apa nak jadi berjuang pun tak, kotor pun tak, tu nak sedekah ke orang, kalau akut pula rasa apa lagi amal, kita kata puasa pun tak larat, apatah lagi nak berjuang ke Palestin tu. Jadi apalah nasib ke akhirat nanti. Tentu anda terfikir tu tak? Terfikir juga kan. Dia orang apa? Saudara kita di Gaza mati syahid. Cerita wangi lah dia punya jenazah, wangi semua kan. Tak busuk, itu tanda-tanda kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wangi jenazah dia. Kita dengar pun masya-Allah mulianya mati. Ada mati syahid. Kita nak pergi 10 kali. Tak berani kita kata. Dia betul mulianya. Jadi apa nasib kita di akhirat nanti? Masya-Allah. Ada sesuatu yang bernilai pada diri kita. Nama dia penyaksian kita kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, penyaksian kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri kita. Masya-Allah, amal tak banyak, mungkin dosa kita banyak, amal kita tak banyak, tapi dalam hati kita ada satu keyakinan syahadah, iaitu kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita meyakini bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu ada pada diri kita. Penyaksian itu ada pada diri kita. Cuma amal dia tak kuat, malih beramal gitu. Penyaksian itu ada. Penyaksian ini bukan calang-calang pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka hadis berbicara tentang sawabu man syahida an la ilaha illallah. Bagaimanakah pahala orang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah? Apa maksud syahadah? Iaitu penyaksian hati kita, keyakinan hati kita. Dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sangat hebat, sangat mahal, sangat bernilai. Kenapa sangat mahal, sangat bernilai? Sebab dengan syahadah ini, itulah syarat orang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kekal abadi. Tak ada itu, maka tak ada peluang. Sangat mahal, tak ada harga. Iman ni tak ada harga dia. Tak ada duit yang kita nak beli. Sebagaimana mahalnya syurga tu. Siapa boleh beli syurga? Tak boleh beli syurga. Tak dapat kita nak beli. Nabi bila berbicara tentang sapu tangan bidadari, dalam satu hadis, Nabi kata, sapu tangan bidadari itu lebih besar nilai dia daripada dunia dan seisi dia. Jadi hadis tu menggambarkan apa? Hadis tu menggambarkan kalau adalah sapu tangan bidadari terbawa ke dunia, tak ada duit nak boleh beli sapu tangan dah. Punyalah bernilai dia. Nabi kata sapu tangan bidadari itu terlebih besar nilai daripada dunia dan seisi dia. Jadi tidak ada bayaran harga nilai iman kita ini. Maka apakah pahala orang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Sebab itu, bila kita tahu bahawa betapa besarnya nilai iman kita kepada Allah, betapa besarnya nilai iman kita kepada Rasulullah, bondo kalau mahal tuan-tuan, apa perlu kita buat? Bondo kalau mahal apa kita buat? Bondo kalau kita mahal, kita jaga dia elok-elok. Kita hiaskan dia elok-elok. Kalau ada nak cari kotak lawa-lawa. Tak ada kita letak batu permata dekat kotak menci api dah. Tak pernah buat ada orang rasa dah. Mahal cincin tu, ada batu permata harga dekat 50,000. Kat mana simpan kat kotak menci api. Oi, tak ada duit ada orang dah. Mestilah benda yang mahal, bokeh pun mahal. Nampak bokeh pun mahal kan. Bokeh mahal, betul, adalah balut mahal. Kan ada jam jenis mahal-mahal kan. Jam jenis 100,000, 200,000. Kena rajin tengok YouTube tu. Jam tu 1 juta kau. Bokeh rodang meja lah. Kan bokeh so godang-godang Dalam bokeh ada bokeh, dalam bokeh ada 2-3 bokeh. 2-3 bokeh. Nak sampai ke jam tu ada beberapa bokeh. Tu ada lah sarung. Kenapa? Sebab benda dalam tu sangat bernilai. Bila benda bernilai, kita hiasi luaran ni supaya cantik. Begitulah kita, bila kita menilai iman ini sangat mahal, maka kita hiasi iman dengan amal. Kita hiasi iman itu dengan amal yang soleh. Itulah perhiasan iman. Iman ni mahal. Tak ada dapat orang nak beli iman. Sangat mahal iman ini. Dan bila kita faham iman yang Tuhan bagi kepada kita, iman ni Allah Ta'ala bagi percuma kepada kita. Allah Ta'ala bagi percuma kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita diberikan iman. Dan bagi orang yang melihat iman ini benda yang mahal, macam orang pandang batu permata tadi, maka perlulah kita hiasi iman ini dengan apa? Dengan amal yang soleh, dengan akhlak dan sebagainya. Barulah bernilai iman tu. Jangan kita letak-letak. Iman itu mahal, tapi kita tak hiaskan dia dengan amal-amal yang soleh. Iman itu mahal, tapi kita balut dia dengan dosa, kita balut dengan maksiat. Termasuk kita tidak menjaga iman itu dengan baik. Bab pada menyatakan pahala penyaksian kepada keesaan tiada Tuhan melainkan Allah,
dan kita meyakini Muhammad itu pesuruh Allah. Hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man syahida," barang siapa menyaksikan. "Man syahida," barang siapa meyakini. Barang siapa hatinya menyaksikan. Barang siapa hatinya meyakini. Syahida alla ilaha illallah wahdah. Nabi bersabda, barang siapa hatinya menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah wahdah, Allah Ta'ala sahaja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan hati dia menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian Nabi tambah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia menyaksikan dan dia meyakini bahawa Nabi Isa itu hamba Allah dan pesuruhnya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa itu diumpamakan kalimah Allah yang dicampakkan ke dalam rahim Siti Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh daripada Allah. Kemudian Nabi kata wal jannatu wan nar haqq. Kemudian dia meyakini, mengimani bahawa syurga dan neraka itu benar. Sebab itu bila kita baca hadis ni, apa yang kita lakukan? Tambahkan keyakinan kita terhadap syurga, tambahkan keyakinan terhadap neraka, dan benda-benda disebut oleh Nabi SAW. Dan dia menyaksikan syurga dan neraka itu benar. Apa yang berlaku? Nabi kata, adakhalahul jannah. Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurga. Ala ma kana min amal, mengikut qadar amal dia. Mengikut qadar amal. Masuk syurga, tetap masuk syurga. Sebab itu ada hadis Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, akan masuk syurga. Sahabat pun mencelah, wa in yasriku wa in yazni ya Rasulullah. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tak bertaubat, mati dengan dosa mencuri, mati dengan dosa berzina, apakah boleh masuk syurga? Nabi kata wa in yasriku wa in yazni. Walaupun dia mencuri, walaupun berzina, tapi masuk syurga dengan qadar amal dia. Dia beriman tapi bermaksiat, maka layak dia kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara masuk syurga juga, tapi masuk syurga dengan cara yang susah. Masuk syurga, tetap masuk syurga. Sebab dia ada iman. Dia menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Dia menyaksikan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dia meyakini syurga, meyakini neraka. Cuma dia banyak maksiat, maka melayakkan dia azab. Maka dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap masuk syurga, tapi dia dulu kena azab. Jadi kita nak masuk syurga macam mana? Kita kata nak masuk syurga dengan cara yang paling mudah. Dan kalau cara mudah, maka kita melakukan ketaatan dan amal. Maka dia mengatakan akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga maka min amalin, mengikut qadar amal dia. Itu yang kita kata tadi. Iman itu besar nilai dia. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman syurga, besar nilai dia. Maka kita hiasi dengan amal ibadat. Maka masuk syurga kita itu lebih dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga itu lebih disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dia menyebut betapa mulianya, betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Mana di padang mahsyar nanti
Ada orang yang Tuhan muliakan, ada orang Allah Subhanahu biarkan di padang mahsyar. Sebab tu di padang mahsyar kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa apa kita kata? Menyesal. Kita akan menyesal. Oh, kenapa kita tak dapat kemuliaan kita orang ni? Oh, rugi kita. Jadi di padang mahsyar kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan kepada orang. Maka di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang, ketika mana mereka berjalan menuju syurga, mereka tak rasa letih dalam perjalanan tersebut. Tak letih. Dan mereka rasa sekejap benar berjalan menuju ke syurga. Bahkan dalam Al-Quran menyebut wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah Ta'ala mengata, aku datangkan syurga itu kepada orang muttaqin. Bermaksud di padang mahsyar nanti, manusia semua bergerak ke syurga. Ada satu golongan, bila dia berjalan ke syurga, dia nampak syurga tu datang mengejar dia. Itu maksud uzlifatil jannah. Allah Ta'ala mengatakan, aku hampirkan syurga itu kepada orang mukmin. Bermaksud ada golongan di padang mahsyar, bila berjalan ke syurga, dia nampak syurga tu yang datang mengejar dia. Masya Allah, kita kata ini orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah syurga tu yang mengejar dia. Ya, itu orang yang sangat mulia. Daripada kita yang berjalan, kita nampak benda tu jauh je kan. Letih kita nampak. Nampak jauh ni, tak sampai-sampai. Tapi kalau kita nampak macam benda tu berjalan dekat kita, Masya Allah. Ya. Kita kalau pergi kenduri, kita pergi cari makanan, tak sama dengan orang duduk, makanan datang ke dia. Tak sama. Ya. Kita duduk, jambar datang gitu. Tak sama dengan kita cari jambar kan. Jadi begitulah kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan manusia di padang mahsyar nanti. Kemudian hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Nabi bersabda, barang siapa menyaksikan, barang siapa meyakini, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, maka Allah telah haramkan jasad daripada api neraka. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Muaz radifuhu 'ala rahli. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muaz radifuhu, dan Sayyidina Muaz membonceng di belakang Nabi, naik kenderaan di belakang Nabi, 'ala rahli, di atas kenderaan, sama ada unta, selalu unta lah. Ya. Sayyidina Muaz membonceng di belakang. Maka Nabi memanggil Muaz, ya Muaz bin Jabal, ya Muaz ibn Jabal, Muaz bin Jabal. Jadi sahabat Nabi seorang bernama Muaz bin Jabal. Maka Nabi mengatakan, ya Muaz bin Jabal. Maka para sahabat bila dipanggil oleh Nabi, maka di antara jawapannya labbaik. Labbaika, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Jadi dalam bahasa Arab, bila orang panggil, kita kata labbaik, ini satu penghormatan, kemuliaan pada orang tu. Kalau kita ingin menunjukkan rasa hormat pada seseorang, kalau kita ingin menunjukkan rasa mulia kepada seseorang, dia tidak sekadar bila orang panggil kita, yo, keronjong pun dia kasar sikit,
pandai main. Gitu kan. Tu kita kalau jawapan-jawapan tu kurang kita memberikan penghormatan kepada orang yang panggil tu. Kurang juga penghormatan. Dan kadang orang panggil tu kita polak pula. Obon tu dia kata macam marah ibunya. Orang panggil kan. Jadi nilai menyahut seruan ni tak sama. Jadi orang mak dah muak, kajap suruhnya tu ayah panggil. Obon tu kata dia. Macam marah yang nyahut dia kan. Dia ada sahutan yang sangat mulia iaitu labbaik. Labbaik. Sebab itu bila kita pergi Mekah, kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi orang pergi Mekah ini diumpamakan kita diseru oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau orang pergi Mekah diumpamakan kita menyahut seruan. Dia lain. Pergi Mekah ni sebab tu orang istilahkan pergi Mekah panggilan gitu. Panggilan Kaabah, lambaian Kaabah. Bagus tu istilah-istilah tu. Pergi Mekah kita lambaian Kaabah, panggilan Kaabah. Istilah-istilah tu baik. Jadi supaya kita pergi Mekah ini kita menyahut seruan itu. Sebab itu bila kita ihram, kita kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi labbaik ni bermaksud ya Allah, aku menyahut seruanmu. Jadi kata-kata labbaik ini adalah kata-kata sahutan yang sangat mulia. Jadi para sahabat menggunakan kalimah ini bila Nabi panggil. Nabi panggil, ya Muaz bin Jabal, labbaika ya Rasulullah. Sebab itu ada di kalangan murid kepada guru, dia gunakan labbaika ya sayyidi, labbaika ya syekh. Masya Allah. Ini kata-kata penghormatan. Maka sahabat mengatakan labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku menyahut seruanmu ya Allah. Labbaik ini kata-kata sahutan yang sangat memuliakan. Labbaika ya Rasulullah. Maka dia menyebut salasan 3 kali. Masya Allah. Sangat mulia. Nabi panggil, ya Muaz bin Jabal, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Bermaksud macam tu. Mana bila dipanggil Rasulullah seolah, ya Rasulullah, aku bersedia, aku bersedia. Maka dimenjut 3 kali. Maka Nabi bersabda, qala, Nabi berkata kepada Muaz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih. Ini penting kita. Penting kita bersihkan syahadah kita. Penting kita bersihkan syahadah kita. Nabi mengatakan, ya Muaz, tidak adalah seseorang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan menyaksikan Muhammad itu Rasulullah sidqan min qalbih, jujur daripada hatinya. Jadi kita sangat-sangat berhajat agar kalimah itu keluar daripada kejujuran hati kita. Sidqan min qalbih, benar-benar jujur pada hati dia. Bermaksud kita benar-benar jujur menyaksikan keesaan Allah. Illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah Taala haramkan dia daripada api neraka. Qala, maka menjawab Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, kata Muaz bin Jabal, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas, boleh tak aku beritahu orang? Kata Muaz bin Jabal. Jadi dia tak pernah dengar kelebihan syahadah ni. Itu kali pertama dia dengar. Barang siapa menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, menyaksikan Muhammad Rasulullah, jujur daripada hatinya, maka Tuhan haramkan dia daripada api neraka. Maka Muaz bin Jabal katakan, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas, boleh tak aku nak beritahu orang? Faistabshiru, supaya orang juga rasa gembira macam aku rasa gembira.
Jadi Muaz rasa gembira dengan apa yang Nabi sebut ini. Boleh tak aku beritahu orang supaya orang juga berasa gembira dengan kata-kata ini? Qala iza yattakilu. Dan jawab Nabi SAW membenarkan apa yang Sayyidina Muaz nak nyatakan itu. Nabi membenarkan apa yang nak disebut oleh Sayyidina Muaz tersebut. Kemudian, maka ulama kata mengatakan bahawa hadis ini memberi gambaran dalil bahawa seseorang yang mati dengan tauhid maka masuk syurga. Dan hadis ini juga memberi faham kepada kita tidak semestinya husnul khatimah itu adanya pertuturan kalimah la ilaha illallah. Tidak semestinya. Jadi kalau kita tengok jenazah tak mengucap dia, parahlah. Tak mengucap dia. Tak. Hadis ini menggambarkan tidak semestinya orang tu mengucap kalimah la ilaha illallah mati dia. Hadis ini menggambarkan walaupun orang tak mengucap maka dapat ganjaran. Sebab Nabi kata barang siapa menyaksikan atau barang siapa meyakini. Bahkan ada hadis mengatakan barang siapa mengetahui, barang siapa tahu. Yang hadis ini mengatakan barang siapa hati dia menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, maka masuk syurga. Jadi hadis ini menggambarkan tidak syarat mengucap la ilaha illallah itu untuk dapat mati husnul khatimah. Jadi husnul khatimah ini adalah penyaksian kita terhadap keesaan Allah kekal sampai mati. Itu maksud dia. Dan ditambah pula kita mengucap dekat lidah kita. Itu tambahan lah kita kata. Nak mati kita mengucap kalimah syahadah. Tapi yang boleh lebih bernilai dia syahadah yang ada dalam hati kita ni. Takat manakah yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Takat manakah yakin kepada Rasulullah SAW? Maka inilah yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini kata ulama, dalil hadis ini sebagai dalil bahawa seseorang yang mati di atas tauhid, bermaksud matinya kita meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan kita bawa sampai mati. Keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad kita bawa sampai mati. Bukankah kita bila kita bertahlil, dah selesai tahlil kita kata alayya nahya wa alayha namut wa alayhi nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Jadi bila kita selesai tahlil kita kata alayha nahya, di atas kalimah inilah kami hidup di dunia. Wa alayha namut, dari atas kalimah inilah kami mati. Wa alaihi nub'atsu insyaallah, dan di atas kalimah inilah kami akan dibangkitkan. Bermaksud keyakinan kita kepada keesaan Allah kekal dalam diri kita selama-lama dia. Sampailah mati, selampailah kita dalam mahsyar nanti, keyakinan kita kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan ini sebagai dalil bahawa orang yang mati dengan tauhid ini maka akan dimasukkan syurga oleh Allah SWT qat'an, kata dia, pasti. Qat'an pasti Allah Ta'ala akan jayakan dia. Maka kata pengarang kitab ini, dia mengatakan al-ahadis misli haza kasiratun dariyatun ala makna. Hadis-hadis yang menceritakan makna macam ni banyak. Bermaksud banyak hadis yang menceritakan makna macam ni. Makna apa? Makna penyaksian kita kepada Allah, penyaksian kita kepada Rasulullah, itu akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sebagai apa? Di banyaknya riwayat ini sebagai untuk menetapkan lagi kita
Banyaknya riwayat ini sebagai memberi keyakinan kepada kita. Banyaknya hadis ini sebagai memberi kabar gembira kepada kita dengan iman kita ni. Jadi iman kita ini menambah kegembiraan kepada kita. Sebab banyaknya hadis yang meriwayatkan bahawa penyaksian kita kepada keesaan Allah, penyaksian kita kepada kerasulan Nabi Muhammad, itu menyebabkan kita masuk syurga qat'an. Qat'an ni pasti. Kalau begitu malah kita jaga iman kita, jaga keyakinan kita. Kemudian hadis yang satu lagi terakhir. Oh, dah 8.5 dah. Tak apa, sikit dah, laju baca ni. An Rafa'ah Juhaini radhiyallahu anhu qala aqbalana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil kadidi aw biqadidi fahamidallahu wa qala khairan wa qala ashhadu 'indallahi la yamutu 'abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi summa yusaddidu illa salaka fil jannah. Ini hadis yang last kita baca. Daripada Rifa'ah bin Juhni radhiyallahu anhu, katanya sahabat Nabi. Katanya satu ketika kami berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami sampailah pada satu tempat nama dia Qadid, nama dia. Kemudian Nabi mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi mengucapkan alhamdulillah dan dia mengatakan mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Tiba-tiba Nabi kata alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kebaikan, khair. Mudah-mudahan baik. Jadi sahabat tak tahu ni apa yang nak disebut oleh Nabi SAW. Mungkin ada satu benda yang terlintas, ada satu yang terlintas di hati Nabi SAW, maka Nabi katakan alhamdulillah, khair, mudah-mudahan baik. Maka Nabi menyebutkan hadis dia. Maka Nabi mengatakan asyhadu indallah. Nabi kata asyhadu indallah, aku menyaksikan di sisi Allah. Ini umpama satu sumpah daripada Nabi SAW. Asyhadu indallah, aku sebagai saksi di sisi Allah, maksudnya asyhadu indallah, aku sebagai saksi di sisi Allah. La yamutu abdun, tidaklah mati seorang hamba itu dalam keadaan dia menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ni Rasulullah sidqan min qalbih, jujur daripada hatinya, summa yusaddidu, kemudian dia teruskan keyakinan itu, illa salaka fil jannah, kecuali orang itu menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang itu sedang berjalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dah sebut dah, hadis-hadis yang sebegini banyak, iaitu hadis kelebihan syahadah kita kepada keesaan Allah, syahadah kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud semua orang mukmin ini dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran Allah Taala sebut wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Tuhan kata kepada orang mukmin, kamu jangan rasa rendah diri, kamu jangan rasa hina, wa antumul a'laun, kamu itu tinggi. Sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita susah, harta tak ada, kita ditindas oleh manusia sebagainya, Allah Taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Orang Islam, orang mukmin, kamu jangan rasa hina. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Wa antumul a'laun, kamu itu tinggi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna min fahmi.